Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berkati kuliah asar pada hari ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan kembali sambung dalam kitab Sirah Nurul Yaqin. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan serta rahmat Allah taala di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan ini insyaallah. Jadi yang saya hormatilah Tuan Imam, khususnya JK Masjid Pajak Song, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk kitab pada hari ini pada muka surat 15, iaitulah da'watur sirran, iaitulah berdakwah secara rahsia. Kerana di dalam peringkat awal-awal Nabi SAW, Rasulullah menerima wahyu yang kedua, di mana wahyu yang pertama ialah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra yang pertama, iaitulah wahyu yang pertama daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana diturunkan di Gua Hira pada bulan Ramadan. Dan ulama menyatakan pada 17 Ramadan. Dan sebab itulah kita sentiasa menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Bersempena dengan datangnya wahyu yang pertama malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah beribadat selama 5 tahun di Gua Hira, dan itulah wahyu yang pertama ketika Rasulullah sedang tidur di dalam gelap di Gua Hira, datanglah malaikat untuk memberi wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu adalah wahyu yang pertama. Dan pendapat menyatakan, kita tengok dalam sir berdakwah secara rahsia ni, maka terhasil berdakwah secara rahsia setelah mendapat wahyu yang kedua. Kita tengok bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Maka permulaan bada'a Nabi SAW memulakan dakwah secara rahsia selepas Allah menurunkan wahyu, iaitu surah Al-Mudassir, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Jadi ulama menyatakan ini adalah ayat yang kedua setelah surah Al-Iqra, surah Iqra. Kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ayat yang kedua turunnya ayat ini, di mana kisahnya diriwayatkan ketika itu Nabi SAW juga sedang tidur dan dia sedang berselimut. Itu ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mudassir, apa dia? Wahai orang yang berselimut. Jadi Rasulullah sedang berselimut ketika itu dan sedang tidur, dan baru saja pulang daripada menemui, menziarahi sepupu isteri baginda, iaitu Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal, iaitulah isteri sesepupu bagi istrinya, iaitu Siti Khadijah. Jadi dia bawa balik dan tertidur dan sedang berselimut. Maka di dalam tidur itu Sayyidatina Khadijah melihat muka Rasulullah berlainan ketika tidur, dan berpeluh-peluh di dahi-dahi, terhasil di dahinya itu. Ketika berpeluh itulah dia tengok satu benda yang berlainan kepada Nabi SAW, sedangkan wahyu sedang diturunkan ketika berpeluh dan tidurnya Nabi itu. Cumanya Khadijah tidak mengetahui turunnya wahyu ketika Nabi sedang tidur itu. Jadi bila tidur, maka Rasulullah melihat di dalam tidurnya satu ungkapan, ya ayyuhal mudassir, iaitulah wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Jadi qum fa'anzir, jadi disuruh Rasulullah bangun dan berikanlah peringatan. Jadi inilah puncanya Rasulullah bangun. Selepas daripada dapat ayat ini, Rasulullah bangun dengan penuh bersemangat untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat Islam. Ketika itu bukan ada Islam lagi, seluruh manusia. Seluruh manusia, dia tak Islam lagi. Dan adapun jika sekiranya Islam amalan ketika itu ialah syariat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Rasulullah mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana syariatnya itulah sembahyang 2 rakaat sehari semalam. Jadi 2 rakaat saja. Tidak ada lagi wahyu pensyariatan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tiada lagi. Dan hanya mengikut pensyariatan Nabi Ibrahim alaihi salam, sembahyang 2 rakaat. Dan kita tengok lagi, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, fakabbir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnunna tastaksir, dan janganlah kamu memberi untuk memperolehi yang banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu fasbir, maka bersabarlah. Jadi Allah Ta'ala datangkan wahyu kepada Nabi SAW, dan setelah terjaga, bila terjaga tersedar, maka diberitahu kepada Siti Khadijah tentang turunnya wahyu yang kedua, dan begitu gembira Nabi SAW. Dan dengan gembira itu bersemangat bangun terus pakai baju, bersiap-siap seolah-olah untuk nak keluar daripada rumah untuk berdakwah kepada orang ramai. Sehingga Siti Khadijah berkata, wahai suamiku, bersabarlah untuk keluar, dan tunggulah sehingga pada besoknya untuk keluar. Jadi Rasulullah kata, tak, aku nak keluar juga untuk menyampaikan dakwah kepada umatku. Jadi itulah di antara turunnya semangatnya Nabi SAW begitu kuat setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok lagi, fada'a ahlal baitihi wa man yasiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqahu. Baginda memanggil ahli keluarganya dan kawan-kawan rapat yang sangat mempercayai kebenarannya.
Jadi di antara yang pertama sekali masuk Islam, ya, yang pertama masuk Islam ialah Siti Khadijah sendiri, iaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sudah tentulah Siti Khadijah sudah mengetahui daripada barang dagangan yang dihantar ke Syam. Sudah didengar berita tentang Buhairah yang menyatakan tentang akan petanda-petanda bahawa Nabi kita adalah Rasul yang terakhir. Jadi dia tahu. Jadi dengan pendengaran tersebut, apa saja yang Rasulullah kabarkan, terus ia mempercayai dan beriman dengannya, ya, dengan beriman dengannya. Kemudian yang keduanya itu dikata di sini dakwah Rasulullah kepada kalangan ahlinya. Jadi Rasulullah berdakwah kepada ahlinya. Jadi secara rahsia mula-mula berdakwah Nabi itu dalam kalangan keluarga dia dulu. Dan yang keduanya masuk Islam. Yang kedua yang masuk Islam ialah Sayyidina Ali rahimahullah. Sayyidina Ali lah yang keduanya masuk Islam. Dan ketika mana umur Sayyidina Ali, yang mana Rasulullah pada ketika itu lebih kurang umurnya 40 tahun lebih. Umur Sayyidina Ali ketika itu adalah 8 tahun. Dan dijadikan, walaupun dia sepupu Nabi, ya, dijadikan juga sebagai anak angkat peliharaan Nabi bersama dengan Siti Khadijah. Jadi bila duduk dengan Siti Khadijah, Sayyidina Ali tengok Rasulullah dengan Siti Khadijah sembahyang bersama-sama. Jadi melihatkan mereka bersembahyang suatu benda yang pelik baginya. Maka dia bertanyalah kepada Rasulullah berkenaan apakah perbuatan Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah pun dengan sendirinya berdakwah, menerangkan secara mendalam tentang Islam. Maka Sayyidina Ali juga seterusnya memeluk Islam. Dan yang seterusnya yang memeluk Islam di antaranya ialah Zaid bin Harisah. Yang ketiganya iaitu Zaid bin Harisah, iaitu juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harisah. Dan yang keempatnya Ummu Aiman. Jadi dakwah rahsia Nabi ini bermula daripada peringkat keluarga sahaja. Peringkat keluarga Nabi sahaja berdakwah. Dan inilah ahli-ahli yang masuk Islam, bimbang Rasulullah jika sekiranya diketahui orang-orang Quraisy, kafir musyrikin, maka sudah tentulah perkembangan Islam akan terbantu. Jadi dakwah Rasulullah bermula di dalam ahli keluarga dan kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Ummu Aiman. Ummu Aiman iaitulah pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang keempat yang masuk Islam. Dan seterusnya kita tengok para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang masuk Islam. Dan apakah dakwah Nabi sehingga mereka mudah untuk masuk Islam? Di antara dakwah-dakwah Nabi ialah dengan memberi penerangan tentang ajaran Islam dan tidak memaksa sedikit pun untuk masuk Islam. Dan kita tengok sebagai contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebagai sahabat Nabi, seorang yang sangat memusuhi Islam. Sangat memusuhi Islam. Tetapi dengan kesan adiknya yang membaca surah Toha. Surah Toha 5 ayat surah Toha. Jadi kalau Sayyidina Umar ni dengar orang-orang yang mengagungkan Islam memang di bawah lah. Tapi satu hari adiknya membaca surah Toha di dalam bilik. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi 5 ayat yang dibaca adiknya dengan begitu indah sekali. Dan
Sayyidina Umar terdengar ayat tersebut, menyebabkan hatinya luluh dan lembut, dan terus masuk berjumpa adik-adik dia. Terkejut lah. Ni nampak lagi abang nak awak. Abang dia silap-silap pancung ke dan sebagainya. Memang dia rasa bimbang, rasa bimbang. Tetapi dia minta lagi dibacakan ayat-ayat suci tersebut, dan terus dia masuk memeluk Islam. Itu kehebatan ayat-ayat Al-Quran, boleh melembutkan hati. Dan dari segi perbuatan Islam pun, kalau tuan-tuan nak melembutkan hati, boleh melembutkan hati anak, melembutkan hati isteri. Isteri kerah, isteri nak melembutkan hati suami, baca surah Toha 5 ayat, dan bolehlah di dalam ayat bagi anak ataupun sesiapa saja untuk minum. InsyaAllah akan lembutlah hati. Hasil daripada peristiwa Sayyidina Umar sendiri pun merasai kelembutan hati setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita baca sikit lagi, kita tengok, fada'ahum ila ibadatillahi wahdah. Baginda mengajak mereka akan menyembah Allah yang esa. Ibadatillahi wahdah, mengesakan Allah. Warrafati bin nas, dan berlemah lembut dengan manusia. Wal iltihad, dan bersatu. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Itu antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu fi Rasulillah uswatun, satu contoh ikutan yang sangat baik. Dan kita tengok pun di mana permulaan Islam, Sayyidina Khadijah, kita ambil hak mudah, Sayyidina Khadijah sendiri pun apabila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal lagi Rasulullah ni suka bersedekah, dan dia pun Sayyidina Khadijah suka dan terikut-ikut dengan perangai Rasulullah yang suka bersedekah dan suka menghubungkan silaturahim. Masya Allah. Rasulullah ni sangat-sangat menghubungkan silaturahim. Walaupun seorang yang mencercanya sekalipun, tetap dia tidak memutuskan silaturahim. Sebagai contoh, seorang makcik Yahudi yang sering mencerca Rasulullah ketika mana Rasulullah pergi ke masjid. Tiap-tiap hari dia cerca, kata macam-macam kepada Muhammad, yang macam-macam dikata kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap sabar. Dan pada hari itu melihatkan tidak ada lagi makcik ni senyap pasal apa. Kemudian dia kedengaran daripada orang bahawa makcik ni sakit, dan dia pergilah menziarahi makcik ini yang sedang sakit, dan masuk ke rumah itu dengan penuh lemah lembut, dan bertanya, apa khabar makcik, dengan penuh lemah lembut. Dan apabila dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menangis teresak-esaklah seorang wanita Yahudi ini yang selama ini mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya, apa khabar makcik? Menangis dia. Orang yang dicerca datang bertanya khabar, mengambil berat tentang dia, dan menangis sehingga menyebabkan dia masuk memeluk agama Islam. Itu dikatakan Sayyidina Khadijah pun ikut jejak Rasulullah yang suka bersedekah, menghubungkan silaturahim, saling tolong menolong, terutama orang-orang susah, menjamu orang-orang yang lapar, suka berbuat baik kepada semua orang, dan suka segala apa juga kebaikan. Dan Khadijah mendapati bahawa, saya rujuk dalam kitab-kitab sirah, Khadijah mendapati bahawa hasil daripada dia sedekah, makin banyak bersedekah,
didapati hartanya itu tidak pernah habis-habis. Walaupun banyak sedekah yang dikeluarkan, didapati hartanya tidak pernah habis-habis. Jadi itulah sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa wanita yang terbaik, Rasulullah bersabda, wanita yang terbaik di dunia ini ada 4 orang. 4 wanita. Ini hadis Nabi. Yang pertama iaitulah Maryam binti Imran. Maryam, atau kisah Maryam dalam Al-Quran. Kemudian Asyah binti Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Itu sebaik-baik manusia, Asyah, yang tetap beriman walaupun dia adalah seorang isteri kepada Fir'aun. Punya dahsyat. Kemudian yang seterusnya Rasulullah kata Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga. Dan yang keempat, yang terbaik di dunia ini, yang keempatnya iaitu anaknya sendiri, iaitu Fatimah binti Muhammad. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid kepada perkembangan rahsia, gerakan rahsia Islam, sehingga menyebabkan Islam meluas dari pada seorang kepada seorang secara rahsia. Kita tengok lagi kita, waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan mimma qajatin nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Sesungguhnya baginda memulakan dakwah secara rahsia kerana bimbang manusia akan terkejut dengan agama Islam. Jadi bila terkejut ni, masya-Allah, dihapuskan Islam ni satu persatu, mungkin akan terhapus. Jadi Rasulullah berdakwah secara rahsia yang mereka tidak pernah mengenalinya, bahkan mereka belum pernah mendengar berita tentangnya sebelum ini. Tak pernah dengar lagi tentang Islam sebelum ini. Jadi benda yang tersangat baru. Jadi dakwah Rasulullah adalah dengan penuh hikmah dan secara rahsia. Dan setelah Rasulullah berdakwah secara rahsia, ramailah daripada kalangan ahli keluarga dan sahabat yang masuk Islam. Dan di antaranya iaitulah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Jadi menyediakan bagi khusus rumah sebiji kepada Nabi SAW di Bukit Safa. Di Bukit Safa dia bagi sebiji rumah untuk dijadikan pusat kegiatan Islam. Itu siapa dia? Arqam bin Abu Al-Arqam. Jadi kisah Abu Al-Arqam ni masuk Islam dengan kisah macam mana? Dia tengok seorang budak ataupun kanak-kanak, iaitu juga sahabat Nabi SAW yang umurnya ketika itu 8 tahun. Al-Arqam ni dia tengok Sa'ad bin Abi Al-Waqqas. Abi Waqqas sedang sembahyang dengan kawannya. Dua orang lah duduk sedang sembahyang. Jadi orang-orang Quraisy datang mengeji Sa'ad bin Abi Waqqas tentang sembahyang. Dia tetap sembahyang sehingga selesai. Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun umur berapa tahun? Masya-Allah, baru 8 tahun. Sembahyang elok ya. Baru masuk Islam dah tu. Sembahyang terus. Tetapi dengan kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas, habis sembahyang, dia tengok budak ni begitu jaga sembahyang dia, marah kepada orang Quraisy. Diambilnya tulang dagu seekor tulang dagu unta yang dah kering. Dia ambil lalu dibaling kepada seorang Yahudi. Maka terkenalah di kepalanya sehingga mengalir darah. Maka disitulah tercatat bahawa darah yang mengalir di dalam dakwah Nabi SAW ketika berlakunya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah antara pertumpahan darah kecil yang bermula berlaku ketika mana Islam berdakwah, Rasulullah berdakwah secara rahsia. Jadi
Al-Arqam bin Abu Arqam mewakafkan rumah tersebut, dan 40 orang daripada kalangan sahabat dan juga para orang Islam, terutamanya orang miskin dan fakir, mereka duduk situ dan berbincang serta bermuamalah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara pengorbanan yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah untuk menegakkan Islam. Di mana Rasulullah SAW sendiri menunjukkan qudwah di antara contoh-contoh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di antaranya iaitulah dengan cara qudwah. Apa dia qudwah? Contoh terbaik, ataupun disebut dalam contoh kaedah dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Apa dia dakwah bil hal? Dakwah bil hal bermaksud dakwah dengan kita sendiri yang melakukannya. Jadi dakwah bil hal. Kita nak suruh anak-anak kita nak suruh orang lain, kita nak berdakwah kepada manusia lain, maka sudah semestinya kita hendaklah memperbaiki dan memperbetuli diri kita bersungguh-sungguh, maka kesan dakwah ini akan terhasil kepada orang lain. Itu dinamakan dakwah bil hal. Kita tunjukkan satu contoh yang baik. Jadi banyak kisah-kisah tentang Rasulullah melakukan dakwah bil hal dan tidak melakukan paksaan untuk seseorang itu masuk agama Islam. Jadi dakwah bil hal ini memberi kesan kepada semua pada kalangan orang yang masuk Islam, yang suka melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dakwah dengan cara mau'izah. Mau'izah iaitu peringatan yang baik kepada umat Islam sendiri ataupun bukan Islam. Mau'izah peringatan, sama ada peringatan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dakwah yang lain ialah dengan al-adat as-salimah. Al-adat as-salimah iaitulah dengan cara adat perangai yang salimah sejahtera. Salimah sejahtera, tidak memberi kesan yang tidak baik kepada orang lain. Bila orang melihat seseorang itu dirasakan tenang, tenteram dan begitu menyeronokkan seseorang, maka mudahlah bagi kita untuk melakukan dakwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kita ambil masa 5 minit lagi. Berhubung dengan Sayyidina Khadijah yang suka bersedekah, jadi saya bawalah satu hadis Nabi SAW tentang Rasulullah ketika bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW sendiri pun telah bersabda dengan hadis yang sahih, yang maksudnya sesungguhnya Nabi SAW adalah manusia yang paling murah hati dengan kebajikan dan paling murah hati sekali pada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam menemuinya, jadi yang paling pemurah sekali Rasulullah ni ialah pada bulan Ramadan inilah Rasulullah yang paling pemurah. Dan begitu juga kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang lain, man fatara sha'iman falahu mislu ajrihi wala yunqasu min ajri sha'im syai'. Apa maksudnya? Barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, nescaya ia memperolehi pahala seumpama pahala orang yang berpuasa itu, dan tidak sedikit pun kurang dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau kita jamu 100 orang, maka 100 lah pahala 100 orang yang berpuasa tadi, juga kita dapat pahalanya. Ustaz, saya nak bagi dia makan kurma saja. Nak bagi dia kurma, saya nak sedekah kurma,
Sebab mula-mula buka puasa dia makan kurma. Saya nak pihak tu lah. Kan? Ya, betul. Pun boleh. Kan? Yang maksud menjamu orang berbuka puasa ialah apa yang dimakannya ketika mana kita menjamu ia berbuka puasa. Contoh kita jamu buah kurma, kuih, cucuk. Kita jamu nasi, nasi macam-macam jenis. Kita jamu bubuk bubuk lambu, dan sebagainya. Dia makan semua tu. Maka semua yang kita jamu itu, walaupun belin-belin manusia, 3 orang yang bagi, maka kita juga termasuk di dalam orang yang memberikan, menjamu orang yang berbuka puasa. Jadi puasa orang tersebut tetap kekal pahalanya, dan pahalanya itu mengalir seumpama pahala yang dia dapat kepada kita. Juga dapat pahala seumpamanya. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apatah lagi kita menjamu orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Hari itu dia baca Quran 3 juzuk, hari itu dia baca Quran 4 juzuk. Ketika berpuasa, maka dia dapat pahala banyak hari itu, dengan pahala yang tingkatan yang tertinggi yang dia buat, uzlah dan sebagainya. Allah pandang mulia. Jadi kita jamu dia makan, maka segala usahanya pada ketika dia berbuka puasa itu, segala usahanya selama dia berpuasa, maka kita juga mendapat pahala seumpamanya. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang orang suka jamu pusat tahfiz, kan? Pusat tahfiz, pusat sekolah-sekolah agama yang terutama yang baca Quran dan sebagainya, bersungguh-sungguh, kerana mereka ini banyak melakukan pahala dengan membaca Quran, berzikir dan sebagainya, maka kita menjamu, kita mendapat pahala seumpama mereka. Jadi itulah kehebatan di dalam bulan Ramadan, dan satu peringatanlah kepada kita. Dan insya-Allah 10 yang terakhir bersedialah kita dengan Lailatul Qadar. Jadi mungkin akan disentuh oleh para penceramah yang lain tentang Lailatul Qadar. Jadi sekat dulu sajalah yang kita boleh ambil manfaat. Dan awalul mukminin, orang yang pertama beriman, kita akan orang lain lah yang akan baca insya-Allah. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum.